Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pelajari kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Apa nama kitab? Penawar Bagi Hati. Kena ingat nama kita. Setengah orang ni kita tanya, kitab nama apa tu? Tak tahu, dia kata nama kitab Malaikomi. Ada pula nama kitab Malaikomi? Tak ada. Kitab Penawar Bagi Hati nama dia. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Pasal yang ketiga daripada kitab yang pertama. Kita ni kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Sambung yang kita pada kali ini iaitulah fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Lidah ni ada kebaikannya banyak, bahaya apa banyak. Dua-dua banyak, jadi kita kena pandai guna dia untuk kebaikan. Ketahui olehmu. Siapa dia mu tu? Kita semualah, pembaca dan pendengar semua ni, bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau. Tujuan apa tu jadi lidah? Tanda kat tepi kitab tu, tujuan dijadikan lidah, tajuk kitab, supaya membaca engkau akan dengan dia akan Quran. Yang pertama sekali Tuhan jadi lidah kita ni supaya kita baca Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kena baca hadis. Dan segala zikir yang kita baca tu alhamdulillah. Zikir pagi petang baca, zikir nak tidur baca, bangun tidur semua zikir baca. Dan menyuruh engkau dengan kebajikan. Apa makna tu? Bahasa Arab kata al-amru bil ma'ruf. Maknanya kita kena ajak manusia ni suruh buat baik. Tapi ingat, tak cukup setakat ajak buat baik saja, belum sempurna. Kena tambah satu lagi, dan melarang daripada kejahatan, yakni an-nahyu anil munkar. Kena kerja dua, suruh benda baik, cegah benda munkar. Kenapa dunia hari ni huru-hara? Huru-hara tak huru-hara dunia hari ni? Huru-hara dipanggil. Sebab orang suruh buat benda baik ya, mungkar tak cegah. Dia suruh buat benda baik, banyak kebaikan suruh buat masjid, itu suruh benda baik, suruh orang salat, tapi kemungkaran tak cegah. Kemungkaran yang meleka ke manusia daripada nak pergi ke masjid masih berluasa lagi. Dengan ceritanya, dengan apa larangan-larangan apa ni, galak-galak supaya buat maksiat berluasa. Menyebabkan orang panggil tertunggak, nak pergi tak boleh, nak pergi masjid lekat tengah jalan. Dan memberi nasihat engkau akan orang Islam. Jadi kita di antara kerja lidah kitanya nasihat kepada orang. Tengok orang ni nakal tak baik, kita nasihat. Tengok orang tak salat, pergi tegur dia, saudara, sembahyang ni wajib. Dan menunai engkau akan hajat mereka itu. Dengan lidah kita ni kita boleh tunai hajat. Orang minta tolong kita menyampaikan hajat. Macam mana kalau kita tak ada lidah nak cakap? Maka kita tolong dengan dia. Dan mendamaikan engkau akan mereka itu. Guna lidah ni untuk apa? Untuk mendamaikan di antara manusia. Bila manusia berkelahi, maka kita guna lidah kita, tujuannya untuk mendamaikan. Ini hak baik, kebaikan, dia panggil positif. Dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Banyak lagi faedah-faedah untuk akhirat kita yang boleh kita lakukan dengan lidah kita. Seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahat dunia. Jadi dunia apa kita guna lidah, untuk akhirat guna lidah. Berapa perkara tadi dalam kitab kita ni sebut kegunaan untuk akhirat? Banyak atau tak banyak? Banyak. Baca Quran, baca hadis, baca kitab ulama, baca zikir, nasihat kepada orang, suruh orang buat baik, itu semua ada kebaikan-kebaikan menuju kepada akhirat. Apa pula kebaikan dalam dunia? Seperti mencari harta dengan segala akad. Tulis akad ni maknanya perjanjian. Kita nak berjanji atas dunia ni, biasanya orang berjanji dengan lidah. Saya nak buat benda ni, jawab dia saya setuju. Itu asal perjanjian ni dengan apa? Dengan lidah, dengan akad perjanjian. Tapi mari dunia robot hari ni, perjanjian lagi tidak lagi dengan lidah. Perjanjian dengan apa?
Dia panggil perjanjian hari ini adalah merupakan perjanjian bisu. Bisu tak bisu? Orang tak bercakap, dia bagi borang. Cik, baca. Kita baca, setuju, tanda tangan. Ada lagi akad. Saya setuju bahawa sesungguhnya saya Muhammad bin Abdullah bersetuju dengan perjanjian ini. Ada kata? Tak ada kata lagi dah. Tanda tangan, habis kita. Tak pada tanda tangan, tepek ibu jari lagi. Itu dia panggil perjanjian bisu hari ini. Sebab manusia tak lekat ikrar. Kalau berjanji hari ini, esok nafi. Saya tak kata. Walah dia kata semalam, saya tak kata. Jadi pasal kena tulis, kena ada saksi lagi, tepek ibu jari lagi, mati stain lagi. Kenapa dia kerja mati stain? Mati stain. Akad sumpah lagi, surat sumpah. Dia panggil aku yang sumpah. Kalau kita tengok dalam sudut Islamnya, apa dia mati stain, apa dia akad sumpah? Jadi kerjaannya bisulah. Akad betul tak ada. Kita taklah pertikai ke undang-undang itu buatlah, tidak jadi masalah. Cuma itu semua dipanggil wasilah, cara-cara akad. Tapi asalnya akad ni dengan apa? Dengan lidah. Guna lidah ni segala akad. Seperti akad jual beli. Dulu orang jual, saya jual lah barang ini kepada awak, dia pun saya beli. Hari ni ada orang jual beli. Ada orang akad jual beli sekarang ni. Ada jual ikan. Beli nasi berlauk, hamba jual lah. Orang beli kata saya belilah. Hak RM45, RM10 kita jual beli. Hak RM100,000 juga akad jual beli. Tak berakad dah. Pergi ke bank, kau pergi mana-mana institut ke orang yang tak jumpa, yang tidak nama Islam ni, tak ada akad. Pakai tulis tanya begitu ya, pakai jadi. Jadi akad dia sudah tidak ada. Itu di antara perbezaannya perbankan cara Islam dengan perbankan yang kafir, yang konvensional ni, dia tidak ada akad. Janji ada, ada surat ada. Jadi akad tidak ada. Jadi hari ni akad sudah mati. Orang tak berakad jual beli lagi. Dan akad sewa. Sewa kita akad. Dan hendaklah syukur, banyak lagi akad tu. Akad majlis kahwin, akad kahwin ada lagi lah ni. Akad kahwin orang tak main bisu. Kau main bisu juga. Tak lagi. Masih lagi apa ni, aku nikah dan aku kahwin akan dikau dah. Saksi tu kok begitu. Tanya, buka telinga. Takut tak jadi. Itu macam-macam cerita. Jadi, dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Memang kita kena syukur di atas nikmat lidah yang Allah Ta'ala beri pada kita ni. Banyak tak banyak kegunaan tadi? Sangat banyak bila kita dengar cerita lidah. Dan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya. Tanda betul-betul situ. Di antara tanda kita syukur kepada Allah SWT beri kepada kita lidah ni, bagaimana cara dia? Kita jaga lidah kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak dijadikan karenanya. Tuan tak jadi lidah ni untuk ngupak orang, jangan ngupak. Daripada berkata-kata yang dilarang, seperti berdusta, yang menyakiti akan orang yang lain, maka itu dosa besar. Cakap dusta, menyakiti orang. Hari ni senang orang nak menyakiti orang. Cakap tulis apa ni saja, kata masing-masing. Berdusta, menyakiti orang, buat dusta kepada orang, tuduh yang palsu. Bersalahan, mana berbeza. Berdusta yang tiada menyakiti, maka iaitu dosa kecil. Jadi dusta ni ada dua kategori, tiga kategori. Satu kategori dusta yang menyakiti orang lain, maka ini dosa besar. Yang kedua, dusta tak menyakiti orang, tapi orang panggil cakap tak betul, maka ini dosa juga, dosa kecil. Dalam kitab ni kata. Yang ketiga, berdusta kerana hajat. Kita bercakap dusta tapi kerana keperluan. Kalau tak bercakap benda ni, orang panggil kepala putus, nyetembok orang contoh. Maka tiada ada ia dosa. Berdusta kerana keperluan ni tak berdosa, seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Manusia dua orang berkelahi, kita pergi cakap dusta dengan dia. Macam mana contohnya? Orang dua orang ni berkelahi. Kita pergi rumah si yang pertama ni, mamak ni. Mak, lama dah kau tak pergi rumah Dolah ni. Contohnya yang kelahi ni siapa? Mamak dengan Dolah. Mamak kata, "Hei, pergi buat gapo rumah orang lagu tu?" Mesti dia jawabnya tu tak? Dia kata, "Saya pergi rumah dia, nampak dia sebut sangat ke nama awak ni. Dia nak mari sangat ni, tapi dia takut awak marah ni." Jadi kata dia kawan ni, manusia mana gak, orang Islam mana gak, orang mari ziarah rumah dia marah. Bunyi lembut dah tu.
Esok kita pergi rumah Daulah pula. Lah, mu tak pergi rumah Mamak lawan mana? Dia jawapan sama. Kita pun menipu dia. Kata Mamak tu nak mari rumah awak tapi dia takut lah. Dia jawab sama juga. Akhir sekali lusa kita gendong Daulah ni pergi rumah Mamak. Mari semati dah. Jadi itu dipanggil mendamaikan di antara dua orang. Mari sungguh dia. Beli korang pisang dengan jalan. Ni aku mari dengan Allah nak ina air rumah mun. Jadi dia pun jadi baik tak jadi baik dua tu. Tapi kena tengok juga. Kalau pergi mula-mula tak sebut nama Daulah ni Mamak merah muka lalu dah. Jangan gendong mari paling kita tendar dia dah. Kita tengok keadaan. Ni pandai-pandailah kita guna wasilah ni untuk mendamaikan manusia. Itu dipanggil berdusta macam ni maslahah. Kepentingan. Tapi ada juga orang kata dusta sunat, belawak sunat. Hak ni hangit tak tahu mari mana belawak sunat mari mana. Belawak sunat dia nak bini dua biasa belawak sunat ni dah. Belawak bini tua. Tanya pergi ke mana? Surah. Dia tag bini muda. Tanya hak muda pergi ke mana? Balasah. Taylah kahwin. Jadi hak ni dipanggil bukan belawak sunat, belawak hangit dipanggil lagu ni. Belawak sunat mari mananya. Baik. Jadi dusta kerana hajat. Tujuan hajatnya untuk apa? Untuk maslahah perdamaian di antara dua orang, maka hal ni dibenarkan sekadar itu saja. Jangan lebih. Dia kata, tak apa belawak. Jadi istilah belawak sunat ni kena buat. Tak ada karut waktu tu. Kerana sabda Nabi SAW, Nabi kata apa di sini? Laisa bil kazzab man yuslih bainan nas. Laisa bil kazzab man yuslih bainan nas. Hadis ini diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tengok nombor 1 di bawah tu. Nombor 1, nota kaki nombor 1, dia kata rawahu syaikhan. Telah meriwayat hadis ini oleh dua orang syekh. Siapa dia dua orang syekh tu? Tanda di kitab. Kalau sebut dua orang syekh, maksudnya Imam Bukhari dan Muslim. Tulis tanda di buat nota kita ni. Kalau dalam kitab hadis ini diriwayat oleh syaikhan. Siapa dia syaikhan? Bukhari, Muslim. Tapi kalau dalam kitab fiqh Syafi'i, dalam fiqh Syafi'i, dia kata telah berkata syaikhan, telah berkata dua orang syekh. Siapa dia? Al-Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Lain. Jadi setiap tempat tu ada istilah dia. Setiap tempat dia ada istilah. Istilah hadis syaikhan Bukhari, Muslim. Istilah fiqh Syafi'i Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Jadi banyaklah istilah-istilah ni kita kena belajar. Kalau tidak kita pakai tak jumpa cari orang. Jadi hadis ini Imam Bukhari, Muslim meriwayat daripada Ummu Kulsum bint Uqbah bin Abi Mu'ayth wa kanat minal muhajiratil awal. Termasuk dalam orang perempuan yang awal-awal hijrah. Dia menceritakan bahawa Nabi kata bukanlah dusta itu, artinya tiada mereka yang mendamaikan di antara manusia itu berdusta. Maknanya kalau orang ini bercakap tadi untuk perdamaian, bukan nama dusta macam itu. Tidak haram, bahkan boleh kita gunakan sebagai satu wasilah untuk menyelamatkan manusia. Bahkan terkadang wajib berdusta. Ada juga dusta wajib. Belawak wajib ada. Macam mana nak belawak wajib? Seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya, maka wajib berdusta kerana melepaskannya daripada dibunuh orang yang zalim itu. Orang ni pakcik ni orang baik, tapi mari seorang lain nak bunuh dia sebab dia minta harta dengan orang tua ni tak nak bagi contohlah, maka orang ni nak bunuh dia bukan sebab yang betul, sebabnya kerana benda-benda yang tak tentu asal. Maka pakcik ni lalu depan kita, kata pakcik masuk dalam hutan ni, kau dalam rumah kau, dalam apa. Lepas orang ni lalu, mari pula orang zalim bawa golok, bawa pistol. Mana pakcik tadi? Mu tengok, tak ada, tak lalu kau ni. Jadi wajib kita kena dusta. Jangan kata ada ni belakang, ada ni assalamualaikum, dia pai tembok lalu. Kita dosa sekali kerana membiarkan orang itu ditembok. Jadi kita kena dusta, wajib. Tak ada saya tak tengok. Lalu kau ni tak ada, orang lain lalu tu. Apa ni kita kata kambing lalu. Dia tu jalan kaki dua pun dah kambing. Lawan ni. Yang betulnya kambing, mana tak kita mesti bagi tahu dia bukan orang, kambing. Jadi itulah caranya nak menyelamatkan manusia supaya daripada dibunuh dengan tidak benar. Jadi tadi
Tengok ni. Ni yang pertama tadi, syukur. Lidah kita syukur dengan apa? Memeliharanya daripada barang yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang pertama tadi, melarang daripada perkataan yang dusta. Itu tulis, itu nombor satu. Daripada perkataan yang dusta, nombor satu. Nombor dua, dan seperti mengumpat. Mengumpat ni yang kedua, tanda. Di antara benda yang larangnya yang kedua, sebagai tanda kita syukur kepada Allah SWT, iaitulah tinggalkan perbuatan mengumpat. Apa dia mengumpat? Syekh kita ni rahimahullah ta'ala telah membawa ta'rif mengumpat. Umpat tu apa dia? Iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengarnya. Faham ke tak faham takrif mengumpat? Apa makna mengumpat? Mengumpat itu satu perkataan yang kalau didengar, yang kita kata kalau didengar oleh tuan dia marah, maka itu nama mengumpat. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau betul sungguh hak kita kata tu betul, mamak ni pencuri ataupun curi ni masalah hudud, mamak ni benda tak baik, contoh kita tuduh dia dan memang dia buat sungguh benda tu, Nabi kata kalau buat sungguh tu makna mengumpat. Kalau dia tak buat faqad bahattah, kalau dia tak buat kita tuduh tapi dia tak buat benda tu, itu namanya buat tuduhan palsu, dua kali dosa. Mengumpat orang dan buat tuduhan sekali. Berat tak berat? Lagi berat. Jadi kita kena ingat, mengumpat ni kita kata orang tu hak benar, hak betul, tapi kalau dia dengar dia marah, maka orang itu dia panggil mengumpat. Kalau dia tak betul pula, apa yang kita kata tak betul, tentulah tu dia marah dua kali, maka orang ni bukan sekadar mengumpat, membuat fitnah pada orang lagi. Itu lagi lebih dahsyat lagi. Maka iaitu haram dengan ijma' ulama. Ijma' itu mana sepakat para ulama dalam dunia ini mengatakan mengumpat itu adalah perbuatan haram. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu, ramai di kalangan ulama-ulama Islam ini mengatakan apa? Bahawasanya mengumpat itu dosa besar. Mengumpat itu dosa besar, bukan dosa kecil. Kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji seksa yang bersangatan. Jadi perbuatan mengumpat ini banyak sekali janji seksa yang telah disebut dalam hadis dan dalam Quran. Dian seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Tengok nombor satu di bawah, suratu Al-Hujurat. Nama surah ini dalam Quran nama apa? Suratu Al-Hujurat ayat 12. Suratul Hujurat ayat 12. Maksudnya wahai sekalian mereka yang beriman. Allah Ta'ala bercakap dalam ayat ini dengan siapa? Dengan orang yang beriman. Orang tak dengar cakap apa orang ni. Orang ni telinga pekak. Jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, iaitulah sangkaan yang jahat. Jangan kita bersangka tak baik pada orang, kerana bahawasanya setengah daripada sangkaan itu dosa. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Peliklah kita ni tulis aib, bukan aib, aibun, aib. Aib itu mana apa? Cacat celah manusia. Jangan duk cari kelemahan orang tu, cari kelemahan orang ni, buat tuduhan situ kan. Maka ini dipanggil orang yang mencari kelemahan orang. Dan jangan mengumpat, setengah kamu akan setengahnya. Jangan mengumpat tu hal larang sini. Kemudian Allah Ta'ala buat bandingnya orang mengumpat ni dengan apa? Adakah suka seorang kamu bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Kalau mu nak mengumpat, kamu kena ingat seolah-olah bila mati, saudara kita mati, kita ambil pisah, kerak paha dia, pergi bakar. Nak makan? Tak kamu makan? Lembu mati tak kamu makan tak? Ni orang mati, kita ambil daging dia makan. Itulah ibarat orang yang mengumpat ni, orang yang makan daging saudaranya sendiri. Berat tak berat dosa? Maka benci kamu akan dia, tentulah kamu tak suka, dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat lagi sangat kasih sayang. Allah Ta'ala ni
Maha kasih sayang dan Maha menerima taubat dia. Hadis ini telah menceritakan, telah meriwayatkan oleh Al-Imam ini ayat Quran, setakat saya itu berarti setakat tu. Dan telah menceritakan. Jadi kita nak baca hadis pula. Oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Baihaqi ini seorang ulama besar dalam bidang hadis, dan At-Tabarani dan Abu Syekh dan Ibnu Abid Dunya. Apa dia ditulis ni? Ibnu Abid Dunyan, tak ada Ad-Dunya tulis itu. Buat nung belakang tu. Ibnu Abid Dunya. Daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu taala anhuma, berkata kedua-duanya. Dua tu kata apa? Dia kata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah. Baca awal letak bagi situ. Iyyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatub fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Ini berat ni. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dari, jauhkan oleh kamu akan dirimu. Jadi berhati-hatilah diri kamu, jaga diri kamu. Maksudnya jauhkan diri kamu tu, terjemah hadiahnya jagalah diri kamu. Dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat. Jauhkan, jaga diri kita, jauhkan dia daripada mengumpat. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. La ilaha illallah. Mengumpat ni lebih dahsyat daripada zina. Dikatakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina? Kenapa Rasulullah? Kaifah? Kaif? Mana bagaimana keadaan mengumpat lebih dahsyat daripada zina? Zina ni teruk. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya seorang laki-laki terkadang berzina ia. Ada orang yang melakukan zina dan taubat ia, maka Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Taubat tu terima. Dan bahawasanya yang mengumpat itu, ni penyakit berat ni. Bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpat. Berat ke tak berat ni? Orang yang mengumpat minta ampun Allah Ta'ala, Tuhan ampun, tapi dosa dia dengan orang yang diumpat tu. Kita kena pergi minta maaf dengan orang tu. Bila nak minta maaf? Pernah kita mengumpat orang, lepas tu kita minta maaf? Ada tak? Ada. Bila? Hari Raya. Kalau Hari Raya tulis surat lalu, maaf, salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Tulis kad raya pun tulis, tulis di kain rentang pun tulis, tulis habis segala tempat tulis belakang, maaf zahir batin. Maaf zahir batin. Tapi hak kita maaf tu salah apa? Ya awak minta maaf saya, salah ke apa? Tak tahu salah apa. Cuma menjadi adat istiadat hari raya bermaaf-maafan. Betul tak? Tapi dosa kita mengumpat dia tak sesat. Kita kena pergi jumpa dia, Muhammad, saya mengumpat awak. Saya kata pada awak sekian-sekian, minta maaf. Berani tak berani? Mu atas surat lagi, atas kad raya lagi kepada siapa-siapa kawan kita yang kita umpat, tulis surat dia, saudara, saya mohon maaf kerana saya telah mengumpat saudara dalam kes sekian-sekian, minta maaf. Berani tulis? Tak berani. Dia berani tulis maaf zahir dan batin. Tak batin lah ke mana tahu. Itu mainnya tak cukup. Dalam ketubah raya kita bagi tahu dah, bermaaf-maafan tu maksudnya pergi minta maaf dengan orang sungguh-sungguh, pergi jalan raya rumah dia, minta maaf apa yang kita kata dia. Jadi bahaya ni, tengok. Dan bahawasanya mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Itu yang ke apa ni? Yang ketiga, ya, hadis ini diriwayat oleh Ibnu Abid Dunya fi Dhammil Ghaibah wa Abu Syekh fi Taubih an Jabirin wa Abi Sa'id. Tapi kata di Takhrij Ahadits al-Ihya Al-Iraqi rahimahullah tadi kata apa? Akhrajahu Ibnu Abid Dunya fi Shamt wa Ibnu Hibban fi Du'afa wa Ibnu Badawi fi Tafsir dalam kitab As-Silsilah Ad-Dha'ifah
dia kata hadis dhaifun jiddan. Tanda kat tepi itu, hadis ini terlalu lemah dari sudut sanadnya, terlalu lemah. Walau macam mana pun hadis larangan ghibah tu, mengumpat tu memang jelas tu. Hak tu tak dhaif. Yang dhaifnya cerita ni, hadis lafaz riwayat ni, hadis cerita Al-Baihaqi dan Tabarani Abu Syekh ni, riwayatnya tulis itu dhaifun jiddan. Tanda yang ketiga, perkara yang ketiga yang kita kena jaga lidah kitanya dan seperti menyalahi janji. Ini penyakit yang ketiga, lidah ni bila berjanji jangan menyalahi janji. Kerana berat tak berat jalan janji ni. Dan yang adalah apa? Menyalahi janji itu salah satu daripada segala alamat munafik. Berat tak berat munafik ni? Sangat berat. Siapa dia nak bebas sendiri dia daripada sifat munafik, maka berkata benar. Bila berjanji, tunaikan janji. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun. Ini tanda betul-betul ni. Ayatul munafiqi salasun. Baca. Iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Boleh baca dah? Tengok nombor 2 di bawah, rawahu asy-syaikhan. Siapa dia syaikhan? Syaikhan, 2 orang syekh. Siapa dia 2 orang syekh dalam bidang hadis? Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala. Maknanya, artinya tanda munafik itu 3. Ini tanda betul-betul. Nak kenal orang ni munafik tak munafik, ada 3 tanda. Yang pertama, apabila bercerita, apabila bercakap, nascaya berdusta ia. Bila bercakap, bohong lalu. Mari kampung, cerita macam-macam. Nak buat jalan raya lah, nak buat supermarket lah, nak buat bergotun, buat ni. Lepas tu tak ada mari-mari dah pahala tu. Ini tanda munafik ni nama dia. Mari duk janji tak terkalu ni, cakap dusta. Dan apabila menjanjikan ia akan kebaikan, nascaya menyalahi ia akan janjinya. Bila berjanji dengan orang, nyalahi janji. Nak bayar hutang esok, tak bayar. Nak pergi, jadi semua janji-janji yang dia buat palsu. Maka ini orang panggil munafik. Yang ketiga, dan apabila dipercayai akan dia, nascaya khianat ia, artinya tiada menunaikan ia akan barang yang dipercayai ia padanya itu. Hari ini orang yang khianat kepada amanah ni cukup besar. Besar ke tak besar? Besar. Orang bagi projek suruh buat, dia pergi jual ke orang lain, orang lain jual ke orang lain, akhirnya siapa bila buat tak cukup barang, runtuh bangunan. Ini hasil daripada amanah yang tidak ditunaikan, khianat. Jadi tanda hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang sangat sahih. Kita kena ingat betul-betul tanda-tanda orang munafikin. Ada 3 tanda. Bila bercakap, dusta. Berjanji, menyalahi janji. Bagi amanah, pecah amanah. Berat. Hari ni pecah amanah daripada bawah sampai ke atas. Pencegah rasuah, orang panggil SPRM. Pengaruh-pengaruh besar sendiri pun kena tangkap, kena dakwa mahkamah sebab pecah amanah. Jadi siapa dia lagi nak jaga? Jadi bila manusia ni jaga, dia sendiri jaga dia, maka jadilah seperti kita suruh lembu jaga kebun kita, lembu makan. Yang keempat, tanda yang keempat. Yang keempat, dan seperti berbantah-bantah. Ini penyakit lidah yang keempat ni, suka berbantah. Dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Suka bercakap benda yang tak ada faedah, dosa ada, maka ini penyakit lidah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata sekali, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tengok nombor 1 di bawah, rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Isa wa Ibnu Majah an Abi Hurairah ibn
Mana ada an Ibni Hurairah? Tulis an Abi Hurairah. Betul baik. An Abi itu bukan an Ibni. Tengok nombor satu di bawah dalam nota kaki itu. Baiki. Lama balik mengajar kapo nanti duk baca an Ibni Hurairah. Dia kata belajar mana awak? Sungai Raya. Punuh hamba. An Abi itulah Abi. Alif ba nun tu tukar jadi ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Artinya setengah daripada keelokan Islam seorang itu, mana nak tengok orang Islam ni betul, meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia pada dunia atau akhirat. Itu dia panggil orang yang Islamnya baik, Islamnya betul, orang yang meninggalkan kata-kata yang tidak memberi faedah. Jadi kalau kita duduk dalam masjid ni, ambillah peluang berzikir, baca Quran, baca. Tapi kalau duduk buat siapa bergepar masjid, maka ini dia panggil orang yang buat tidak ada faedah. Jadi orang ni Islamnya belum lagi sampai tahap yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tanda. Yang kelima, dan seperti mengadu-ngadu, menghasut, mengadu, pelaga orang, apa lagi orang panggil? Sifat ini. Meracun, suka racun orang. Racun rumput tak apa mampu. Racun orang habis, kelahi habis orang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam. La yadkhulul jannata namam. Artinya tiada masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu. Orang yang suka pelaga orang. Jumpa orang ni royak, dia tu kata kau awak. Telaka dia ni. Jumpa orang ni pula, mamak tu duk cerita awak tu. Supah kita. Bahasa jahat. Jadi kerja dia ni duk pelaga orang. Duduk suruh orang pelaga. Cakap dengan orang tu, cakap dengan orang ni pelaga orang. Ini dipanggil orang namam, orang yang suka mengadu-ngadu, suka pelaga orang ni. Hadis ini menceritakan dia, yakni meriwayatkan dia oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sungguhnya telah ittifaq, mana telah sepakat para ulama di atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa besar. Iaitu, apa dia takrif mengadu? Iaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah yang lain. Mana orang ni dengar kat mood, setiap benda kita dengar, kita repot orang itu belakang. Ini dipanggil orang suka mengadu. Gimik repot orang. Akhirnya kelahi habis satu kampung. Memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah kerana tujuan membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi. Jadi tujuannya nak berkelahi. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan padanya, maka wajib ia tiada masuk ia dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Jadi kalau kita pergi nasihat orang ni, itu dia panggil tidak dilarang. Bahkan kita kena buat kerja nasihat supaya orang berhenti daripada melakukan perbuatan yang tidak baik. Habislah kita berapa perkara benda tak baik lidah ni, 5 perkara dalam kitab kita ni. Banyak lagi. Ini baru 5 baru ni. Kalau nak senarai semua, sampai pagi esok pun tak habis lagi kita ni. Tapi kita nak ambil ringkasnya. Dan ketahui olehmu. Siapa dia kena tahu? Siapa kena tahu? Kita semua lah kena tahu. Para pendengar dan pelajar semua. Ketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan. Lidah kita ni sebesar-besar anggota yang boleh jadi alat kejahatan. Betul sungguh. Maka melazimkan akan memeliharanya. Jaga betul-betul. Dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasannya itu, melainkan mengasingkan diri daripada manusia. Jadi letak di tepi tajuk dia, bagaimana formula nak selamatkan lidah kita daripada mengarut tak betul pasal. Yang pertama sekali, mengasingkan diri daripada manusia. Duduk jauh dengan orang. Kalau mari masjid, tengok orang duk buang mana? Dekat tiar tu. Kamu lari duk tiar ni. Tengok orang duk buang bucu tu, lari duk bucu ni. Jangan duduk dekat. Kalau duduk dekat, jadilah mengopak orang. Jadilah bercakap sia-sia. Jadi duduk jauh pada orang, insya-Allah. Kita tengok. Pagi tadi saya belajar. Sebelah saya, siapa dia? Orang ni. Tengah duk ngaji kau duk susi duk bisik dengan kita. Duk buang kita.
nak belajar karya pula, esok lari, jangan duduk dekat dia. Itu di antara cara yang paling baik. Dan mengekalkan diam, jangan bercakap dengan orang. Kalau duduk dekat dengan orang, duduk dia, melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata. Waktu kita berhajat nak kata-kata, baru kita bercakap. Seperti belajar dan mengajar dan memberi nasihat. Bersembah maknanya bertanya. Tulis kitab. Bersembah maknanya bertanya, minta pandangan, minta nasihat, itu makna bersembah. Oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muaz berkata apa? Ya Rasulullah, ausini. Muaz kata apa? Ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, berpesan olehmu akan daku. Pesan kepada saya, pada Muaz. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidahnya yang maha mulia. Nabi kita waktu ambil lidah dia, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Tahan oleh kamu atas engkau akan ini. Nabi kata apa? Mu jaga lidahmu ni. Fa akhraja lisanahu fa asyara bi yadihi ila lisani. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tunjuk lidah dia, mu jaga lidahmu ni, maka mu selamat. Tahan olehmu atas engkau akan ini, yakni artinya lidah engkau yang seperti lidah aku ini. Hendaklah engkau tahan akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Jadi Nabi kita ajak pada Sayyidina Muaz radhiyallahu ta'ala anhu, jaga lidahmu. Dalam kitab kita ni, syekh kita ni tak tulis dari mana. Jadi dalam kitab kita ni dia kata cerita Muaz ni dalam takhrij ahadits al-Ihya Ulumuddin, akhrajahu at-Tabarani wa Ibnu Abi Dunya fi as-Samti. Jadi hadis ini dikeluar, dicerita ini dibawa oleh At-Tabarani dan Ibnu Abi Dunya. Dan juga Al-Munziri telah bawa cerita ini dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, katanya bi isnadin jayyid, sanadnya baik. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memegang ia akan lidahnya. Sayyidina Abu Bakar pegang lidah dia dan berkata ia, inilah yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar pegang lidah dia, dia kata dia ni lah ni, alat ni, lidah aku ni lah yang boleh membawa kebinasaan kepada aku. Sebab kita cakap satu kali dalam kitab apa ni, Takhrij Ihya Ulumuddin, dia kata cerita dianya Sayyidina Umar tengok Sayyidina Abu Bakar pada satu hari duk pegang lidah. Faqala ma tasna ya khalifata Rasulillah, tuan khalifah buat apa duk pegang lidah pagi-pagi ni? Qala inna hadza awradanil mawarid. Allah, dia kata dia ni lah buat masalah pada saya, lidah ni. Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang paling rapat dengan Nabi, tak percaya pada lidah dia ni, bimbang, takut cakap tak betul kalau. La ilaha illallah. Kata di dalam At-Targhib wa Tarhib, kata rawahu Malik wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Jadi tanda cerita Abu Bakar ni diriwayat oleh Malik, Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi sebagaimana dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Berkata syair, syair itu siapa dia? Penyair, seorang ahli syair. Dia kata apa? Luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah. Sedap ni, ingat baik-baik. Luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah, tetapi tiada sembuh yang dilukakan dengan lidah. Klik tulis molek. Ambil kata-kata ni, kata-kata hikmat ahli syair ni, klik tulis di mana? Tulis di pitu kita. Luka dengan sebab lembing mudah sembuhnya, tapi luka dengan sebab lidah payah sembuhnya. Betul tak? Betul. Orang kena lembing, pergi hospital jahit buku 3 hari buka sihat, boleh mandi. Tapi orang kata kepada kita, bila kita dengar kata-kata orang pada kita dengan lidah dia sampai mati, ingat lagi. Tidak kata, tidak ramai orang cakap aku ingat kamu kata sampai mati, payah sembuh.
Bahasa Arab kata kalmul lisan angka min kalbi sinan. Tikamai lidah itu lebih dahsyat, lebih tajam daripada tikamai yang dibuat dengan lembing. Angka kalmul lisan angka min kalmi sinan. Inilah kata-kata hikmah ni. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Memanglah perkataan yang baik kita nasihat kepada orang dengar. Dan perkataan yang jahat itu menyebabkan akan jahat segala anggota. Bermula di mana? Di perkataan. Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id ini cerita apa pula ni? Abu Sa'id Al-Khudri dia cerita bahawasanya manusia itu apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah. Bila kita bangun pagi, semua anggota kita ni, tangan, kaki, duk tunjuk lidah lah. Hei lidah, berkata semuanya baginya, menuntut oleh kami akan dikau dengan nama Allah, bahawa engkau betul atas pertunjukan. Kerana bahawasanya engkau, jika engkau lurus, nescaya kami lurus, dan jika engkau bengkok, nescaya kami bengkok. Betul ke tak betul? Lidah ni kalau dia cakap betul, anggota lain pun ikut dia. Tapi kalau dia cakap dusta, hari ni saya sibuk ni, tak boleh buat apa ni, tak boleh buat kerja ni, kelang kabut sikit ni, busy, tak boleh pergi kerja contohnya. Jadi anggota lain kena ikut dia, tak pergi kerja, ponting, macam-macam buat dusta. Jadi anggota lain pagi-pagi duk nasihat kepada siapa? Duk nasihat kepada lidah. Hei lidah, mu jangan cakap, tak tu pasal. Kalau tidak kami susah kena ikut kamu. Ini dipanggil cerita siapa dia ni? Cerita lidah ni. Hadis ini diriwayat oleh Al-Imam At-Tirmizi. Tanda situ. Dalam kitab kita ni tak tulis. Hadis ini diriwayat oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, kata muhakkiknya dengan sanad yang hasan. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ada riwayat mengatakan diangkatnya ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kata kata-kata sahabat ni, iza asbaha banu adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan fataqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajta wa in wajajta awajajna. Jadi bila membengkok maka bengkoklah kami, kata di anggota-anggota yang lain. Dan berkata oleh Malik bin Dinar. Siapa dia Malik bin Dinar ni? Seorang yang hebat dalam bidang ibadat ni, nama Malik bin Dinar rahimahullahu taala. Apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau, ingat baik-baik, bila kita tengok hati kita keras dan lemah pada badan engkau, tubuh kita lemah dan tertegah pada rezeki engkau, rezeki payah dapat rezeki yang halal, mungkin rezeki halal, rezeki haram banyak, maka ketahui olehmu bahawasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Allahu Akbar. Berat tak berat? Jadi kalau hati kita keras, susah nak ibadat kepada Allah Ta'ala, mata kita pula payah nak menangis, takut Tuhan, nak pergi masjid payah, nak baca Quran payah. Ni sebab apa? Sebab mulut kita bercakap yang tak baik, maka dia jadi keras hati. Nak suruh hati kita lembut, macam mana nak buat? Tahan hati, tahan bercakap, jangan bercakap yang tak baik, maka hati kita akan jadi lembut. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau maksiat, atau yang harus, yang sia-sia ada berlaku. Kata-kata ini boleh berlaku. Hak baik ada, yang tak baik ada, yang haram pun ada. Maka jika ada ia taat, seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan dan melarang daripada kejahatan, maka padanya pahala yang besar-besar, boleh pahala. Dan ada ia maksiat, maka padanya seksa yang tiada engkau kuasa menanggungnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Wahal yakubbun nas ala wujuhim au manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Muaz ditanya Nabi, ya Rasulullah, apakah wa inna la muakhazun, apakah kita kena ambil kira dengan lidah kita bercakap ni? Nabi kata, hei Muaz, dan tiada menyembamkan akan manusia atas muka mereka atau hidung mereka, melainkan barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia. Manusia ni kena dihumban dalam neraka dengan sebab apa? Sebab kata-kata dia lah, sebab lidah dia lah dia kena
campak ke dalam neraka wal iyazubillah. Dan jika ada perkataan itu yang harus, perkataan itu boleh kita cakap. Yang tiada berfaedah, maka padanya membuat pekerjaan bagi malaikat kiraman katibin dengan barang yang tiada kebajikan padanya. Siapa dia bercakap? Cakapan ini tak ada faedah, tapi harus bercakap. Seolah-olah kita menyibukkan malaikat kiraman kita nulis kerja kita. Tulis orang ni kecek. Kalau duduk dia tak tulis. Bila bercakap dia tulis. Jadi kita beri peluang kat malaikat duduk dia kata. Ni suruh malaikat ni sibuk 24 jam dia tulis kita. Tak tidur pun tulis lagi. Mimpi karut dia ni. Contohnya lah. Dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala. Malaikat ni bila dia tulis, dia hantar laporan. Itu makna mengirim surat. Maksudnya menghantar laporan kepada Allah Ta'ala yang tertulis dalamnya perkataan yang sia-sia, dan membacanya di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat, pada ketika haru-hara yang sangat besar, lagi pada ketika lapar dan dahaga dan bertelanjang, tidak berpakaian pada hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala alam. Jadi hadis Muaz tadi telah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala daripada Muaz radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi itulah di antara tamatlah perbincangan kita dalam bab lidah. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk pada penyakit yang seterusnya. Penyakit apa pula? Penyakit yang keempat, iaitulah penyakit perut. Penyakit perut ni, kalau penyakit perut lain orang cari pil ke apa hak putih halus tu dah. Penyakit perut kita ni nak cari apa ni? InsyaAllah ta'ala kita akan cari ubat dia dalam perbincangan kita yang seterusnya, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.